Baik, bertemu kembali dalam Pesona XY bersama dengan anak muda ini, Marbita, bersama dengan kita lah. Yelah, bercakap berkenaan mestilah. dengan hebatnya anak muda ini. Tadi Marbita telah kongsikan dengan kita keputusan untuk balik ke Terengganu. Bukan disebabkan apa-apa, tapi rasanya ada peluang untuk balik ke kampung dekat dengan ibu. Ini anak Cik Kiah, nama maknya Cik Kiah katanya. Tapi saya juga nak cakap hai dekat Cik Kiah di Jengke, Abang Azhari di Gombak. Lagi? Okey, saya nak tanya pasal Cik Kiah tadi tu. Okey, bila nak balik ke kampung itu, walaupun keputusan Marbita ini bukanlah satu keputusan yang popular. Selalunya bila mak-mak kita dekat kampung ni, bila kita kata nak balik ni, kenapa nak balik kerja dah elok-elok, dah elok kenapa kerja nak balik dah. kampung dan sebagainya. Tapi penerimaan Cik Kiah ketika itu bagaimana? Mak, bila saya beritahu macam, Mak nak balik. Nak balik, nak buat apa? Mesti nak tanya nak buat apa. Saya cerita saya plan saya nak buat apa. Okey, good, balik. Okey je. Hah? Mak je jawab macam tu je? Balik. Cuba peluang baru. Dah tu kerja dengan orang. Wow. Hebatlah. Wow. Sepatutnya Cik Kiah kena datang sini lah Cik Kiah. Saya nak tahu tips daripada Cik Kiah ni sebenarnya. Dia kata rezeki ada cakap mana-mana. Dia cakap balik kampung, buat jenama and then mulakan bisnes. Dia kata. Itu yang Mak beritahu kan? Itu yang Mak beritahu. Sebab kita difahamkan juga sebenarnya Cik Kiah ni daripada mudanya dah biasa aktif tau. Menjadi seorang guru tuition, lepas tu mengajar dekat Tadika Kemas. Cik Kiah pun ramai peminat juga katanya. Ramai peminat. Okey, kalau kita nak cakap pasal peminat di YouTube ataupun penyediaan kandungan dan sebagainya. Ada tak peminat-peminat ataupun netizen ini minta you buat ini, nak tengok itu, nak tengok maknya macam mana? Sebab nak tengok Cik Kiah. Ada, of course ada nak tengok. nak tengok Cik Kiah masak apalah, suruh buat live dengan Cik Kiah. Suruh Cik Kiah masak makanan autentik. Macam-macam lah dia orang minta. Tapi ada yang episod-episod seterusnya, kalau by request saya akan, kalau boleh saya usahakan untuk permintaan diorang, saya usahakan untuk tunaikan permintaan diorang. Bergantung jenis permintaan diorang. Selalunya makanan tradisional yang diorang tak pernah nampak selalunya. Contoh-contoh masakan Terengganu yang orang tak pernah nampak ni? Ada satu sayur kolok, sayur buah sentul tu yang kulit. Kulit buah sentul tu makan dan masak dengan santan. Buah Wow. sentul. Buah sentul. Saya lama tak tengok buah tu. Itulah nampaknya saya kena buat. Kita orang kutip kat hutan. Kutip kat hutan, balik, kupas yang kulit tu, masak dengan santan. Ada satu episod. Tapi kat KL mungkin jadi mahal lah kot kalau jumpa pun kan? KL mungkin sebenarnya nampak buah sentul tu ada kat Coket. Tapi bila Marbita kata tanam sendiri, saya tahu Marbita tanam juga tanaman di rumah dan sebagainya. Ada kebun-kebun tu. Ini saya nak kaitkan dengan anak muda ini. Kita sebagai anak muda ini, kadang-kadang mereka ini tak tahu pun survival tips ini ataupun tips kemandirian untuk bersedia dalam keadaan susah dan sebagainya. Untuk Marbita, mungkin Marbita boleh kongsikan apa yang perlu kita belajar daripada konsep tanam sendiri, kita nak masak sendiri. Sebab kita tahu sekarang ini kebergantungan kita ni adalah pada diri sendiri je sebenarnya. Betul. Tanam sendiri ni dia lebih macam ni tau. Dia lebih kepada organic lifestyle. Kalau kita pergi ke mall, kita akan beli sayur kat sana dan kita akan nampak satu section organic. Organik tu lebih mahal daripada sayur biasa. Saya bukan nak kata apa. Kehidupan saya duduk di kampung adalah yang saya tanam-tanam sendiri tu, saya memilih untuk hidup lebih organik. Maksudnya sayur-sayur yang ditanam untuk komersial sebenarnya mengandungi racun. Saya lupa nama racun tu, tapi sebelum dia kutip beberapa hari dia akan racun dulu. Jadi kami kurang gemar untuk menggunakan sayur-sayur yang terdapat di pasaran. Kami lebih suka menggunakan bahan-bahan organik. Jadi kita orang tanam sendiri, guna baja daripada baja tahi ayam. Makanan pun telur daripada ayam-ayam kampung. Telur ayam pun kita orang tak beli pellet yang dah diproses yang punya hormon gemuk. Kita makan jagung semula jadi dan lebih-lebihan makanan dan juga rumput-rumput dekat rumah. Jadi tanam-tanam sendiri itu adalah untuk kesihatan sebenarnya. Untuk faktor kesihatan dan kelangsungan hidup lah. Di samping arwah bapa saya juga adalah seorang petani yang mempunyai ladang yang besar sebelum ini. Jadi jiwa pertanian tu datang. Macam sebab dari kecil dibesarkan dalam kebun. Satu soalan cepu cemas ni. Cepu cemas. Pernah menyesal tak balik kampung? Balik kampung. Okey.
tak pernah menyesal langsung. Benda tu adalah anugerah sebab hidup kat kampung ni dia macam life is like vacation every day. Oh. Okey, ini mungkin soalan terakhir kita tanyakan kepada Mavita. Kita tahu sekarang ini anak muda ini ramai yang beralih kepada social media, media dalam talian. Nak jadi YouTuber lah, TikToker dan sebagainya. Tapi kita kena tahu nak jadi perkara itu bukannya mudah, perlukan komitmen, perlukan disiplin, perlukan passion. Mungkin apa yang perlu Mavita kongsikan kepada mereka yang minat untuk jadi macam Mavita? Okey, ramai sekarang orang macam ada beberapa, bukan tak semua tahu, cakap tak perlu belajar tinggi, boleh jadi influencer, boleh dapat duit banyak. Ramai cakap, tapi tahu tak di sebalik nak jadi influencer ni bukan jual rupa semata-mata. Saya sendiri habiskan masa bertahun-tahun belajar di universiti dan belajar di stesen TV tempat kerja lama saya dulu untuk buat benda ni. Sebab itu pun bukan benda yang senang, sebab kita perlu fikir konten dengan kreatif, macam mana nak masukkan konten tu dengan masyarakat sekarang, nak viralkan konten tu, sebab benda tu memerlukan kerja keras. Dia bukan cakap ada rupa cantik, ada rupa handsome terus boleh jadi social media, boleh jadi influencer. Zaman sekarang bukan zaman macam tu. Zaman sekarang kita kena memberi ilmu, memberi sesuatu kepada masyarakat untuk kita lebih dia orang lebih menerima kita. Alhamdulillah, saya suka jawapannya tu. Kita perlu memberi ilmu untuk memahamkan masyarakat sekeliling kita juga. Sama-sama kita belajar. Betul tak, Hafiz? Betul. Dan juga kita doakan kepada Mavita dan juga Cik Kiah yang sedang menonton ketika ini supaya diberikan kesihatan yang baik dan juga provide-lah kepada kami, tunjuklah kepada kami lebih banyak lagi sisi-sisi kehidupan di kampung supaya kita ingat di mana asal usul kita sebenarnya. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih kepada Mavita, YouTuber kita hari ini atas perkongsian yang semestinya memberi inspirasi kepada generasi XY. Ya, jadi kepada anda, terima kasih kerana menonton Persona XY untuk hari ini. Jadi teruskan kepada anda jaga diri, tak lama lagi cuti sekolah, Zahira. Ya. Jadi kepada anda teruskan mematuhi SOP dan sebagainya sebab kita lihat kebelakangan ini kes makin meningkat. Kes makin meningkat. Tambah lagi bila dengan Omicron ni, kakak pening bila banyak kes tinggi hari-hari. Jadi pastikan walaupun kes tu berada di tahap 1 dan 2 yang tinggi, tetapi tetap bernama positif. Betul. Terus ikuti kami di semua media sosial kami, Facebook, YouTube, Persona, TikTok, Instagram, TikTok, Twitter dan semuanya. Jadi terima kasih kerana menonton. Saya Hafiz Dawson. Saya Zahira Razia. Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Kau teman baikku, selalu ada di sisiku. Kamu selalu membuatku tersenyum padamu. Selalu merinduimu tiap detik, tiap waktu. Mencintai kamu, oh kasih. Pernah menemaniku, kini kau sempurnakanku, melengkapi separuh jiwaku. Aku telah milik hatimu, tiada lainnya ku perlu. Kamu telah membuatku jatuh cinta padamu. Selalu merinduimu tiap detik, tiap waktu. Mencintai kamu.